Ada 5 haiwan yang dibenarkan ataupun diharuskan untuk kita makan, khusus dalam mazhab Syafi'i, khususnya di dalam Malaysia. Yang pertama adalah landak. Landak ini adalah haiwan yang mempunyai bulu yang tebal dan duri yang tajam untuk melindungi diri dia daripada dimakan oleh musuh. Jadi kelebihan ataupun kebaikan daging landak ni adalah dia mempunyai kandungan lemak omega 3 yang mana ia adalah baik untuk kesihatan jantung kita. Jadi kalau kita tengok daging landak ni, dia macam petak-petak sikit kan. Itu ada pernah viral dekat Facebook, dia macam petak-petak, orang jadi risau ni daging apa ni kan. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala, harus dibenarkan untuk kita makan daging landak kerana ia tidak mempunyai dalil ataupun hujah yang melarangnya. Selain daging landak, kita juga boleh makan daging landak laut. Dia punya isi dia warna kuning kekuningan. Jadi kita boleh makan, orang kata ratah ataupun makan macam tu saja, ataupun kita boleh buat, kalau di Jepun kan, mereka akan buat daging landak ni sebagai sushi, letak atas sushi warna kuning kekuningan tersebut. Yang kedua adalah tupai. Kalau kita tengok tupai ni kan, tupai ni comel kan, suka panjat pokok, terjun pokok. Tapi tupai ni juga dalam mazhab Syafi'i ia dibenarkan makan. Cuma tupai ni dia ada pecahan. Dia ada perbezaan. Ada tupai yang dibenarkan makan, ada tupai yang tak dibenarkan makan. Sebagai contohnya, tupai yang dibenarkan makan adalah yang dinamakan sebagai squirrel. Squirrel ni dia dibenarkan makan. Dia makan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan juga serangga. Satu lagi, dia macam tupai juga, tapi nama dia tree shrew. Tree shrew ni dia banyak di sebelah Indonesia sana. Dia macam tupai, tapi kalau kita lihat dia punya anggota tubuh badan dia, mulut dia tu seperti mana mulut tikus, agak muncung sedikit. Sebab itu kata Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabil Al-Muhtadin mengatakan bahawa tidak dibenarkan bagi kita untuk memakan tupai. Yang dimaksudkan tupai ini adalah tupai tree shrew tadi, iaitu seakan-akan mulut dia mulut seperti tikus. Ni tidak dibenarkan makan. Jadi tidak ada dalil pengharaman untuk kita makan tupai, yang mana tupai squirrel ni tadi. Yang ketiga, ni agak pelik sikit lah, lalu tak lalu, tenuk ataupun tapir. Jadi tapir ni, dia kalau di Malaysia kita dikenali sebagai tapir Malaya kan. Ada warna hitam, warna putih. Jadi tapir ni dia mempunyai belalai untuk dia mudah makan, cari buah-buahan, cari tumbuh-tumbuhan, serangga untuk dia makan. Dan tapir ni dia mempunyai kulit yang tebal kerana untuk melindungi diri dia daripada dibaham oleh pemangsa. Namun aktiviti memburu tapir ini adalah dilarang kerana menyebabkan angka tapir semakin berkurangan dan makin pupus. Tapi kalau orang hidang tapir, orang kata ni daging tapir, hukum dia boleh kita makan tak? Haruslah, dibenarkanlah untuk kita makan. Yang keempat, sama juga, comel juga. Comel tak comel lah, iaitu musang. Musang juga kan, kalau kita tengok musang ni dia agak sedikit besar daripada kucing kan, mempunyai ekor yang panjang dan kehidupan dia adalah hidup nocturnal, iaitu aktif pada waktu malam. Tapi bukan semua jenis musang yang kita boleh makan, kerana kan musang ni ada beberapa jenis. Contohnya musang buah, musang jebat, musang bulan, musang akar. Musang janggut tak ada lah. Jadi yang dibenarkan kita makan adalah hanya musang yang dia hanya memakan buah-buahan saja. Contohnya adalah musang buah. Yang ni sahaja yang dibenarkan untuk kita makan. Tapi kalau musang tu dia makan buah, dia juga makan daging. Yang ni tidak dibenarkan untuk kita makan. Yang terakhir, yang nombor 5, kuda. Kuda adalah harus dibenarkan untuk kita makan dalam mazhab Syafi'i kerana ada dalil daripada Asma binti Abu Bakar, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar. Dia menceritakan bahawa kami telah sembelih kuda pada zaman Nabi SAW dan kami memakannya. Jadi di situ Nabi SAW bersetuju untuk mereka memakan kuda. Ini adalah disebut sebagai takrif. Kelebihan memakan daging kuda ni, dia adalah baik kerana dia mempunyai protein dan juga lemak kan, untuk menambah stamina bagi tubuh badan kita. Kalau kita tengok kuda sendiri pun dia mempunyai badan yang tegap kan. Selain daripada itu, kelebihan daging kuda ni kan, kalau orang yang duduk di tempat yang sejuk, negara yang sejuk kan, selalu mereka akan hidangkan dengan sup kuda kerana daging kuda ni dia boleh memanaskan tubuh badan kita yang sejuk. Jadi itulah kan, antara kelebihan daging kuda yang harus dibenarkan kita makan dalam mazhab Syafi'i. Yang mana kalau kita boleh makan, lalu makanlah. Kalau tak mampu, tak lalu rasa macam tak lawyer, tak payahlah makan.